Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzamil bin Muhammad Rizal. Saya wakil kumpulan 6 akan membentangkan tentang isu impak kebangsaan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang meluas terhadap masyarakat. Dalam beberapa dekad sebelum ini, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah digunakan dan diaplikasikan secara meluas dan menyeluruh di seluruh dunia. Perkara ini telah membawa perubahan yang drastik terhadap gaya hidup sama ada di peringkat individu maupun profesional. Terdapat beberapa impak positif yang wujud daripada kebebasan penggunaan teknologi maklumat yang meluas terhadap masyarakat, antaranya ialah penyebaran maklumat yang lebih cepat, kemudahan berkomunikasi secara atas talian dan kebergantungan masyarakat terhadap teknologi pada tahap yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat juga beberapa impak negatif kepada masyarakat, antaranya ialah penyebaran maklumat palsu, penyalahgunaan data pribadi dan penurunan komunikasi antara individu. Bukan itu sahaja, wujud juga cabaran daripada hasil daripada impak kebebasan penggunaan teknologi maklumat yang meluas dalam kalangan masyarakat, seperti persoalan tahap kualiti hidup, penyelewengan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dan kadar peluang pekerjaan yang meluas. Oleh itu, video ini akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang impak negatif kebebasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap masyarakat di Malaysia. Hasil daripada kajian kami berdasarkan artikel, kami telah memperolehi beberapa dapatan objektif. Yang pertama ialah penyebaran maklumat palsu. Impak negatif yang pertama kebebasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah penyebaran informasi yang palsu. Bahkan ia tidak wujud sama sekali oleh individu yang tidak bertanggungjawab, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Penyebaran maklumat yang salah dan palsu ini pada kebiasaannya akan menyebabkan manipulasi maklumat dan akan mengelirukan masyarakat. Maklumat palsu yang disebarkan akan menyebabkan masyarakat berasa gelisah, khawatir dan tidak puas hati hingga akhirnya akan menyalahkan individu tertentu hanya berdasarkan andaian sahaja. Impak negatif yang kedua ialah kebebasan penggunaan teknologi dan maklumat dan komunikasi adalah boleh menjatuhkan maruah dan imej individu, reputasi sesebuah organisasi dan negara. Kesan yang akan diberikan adalah boleh menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta boleh menjejaskan privacy sensitivity dan reputasi terhadap individu. Organisasi malah boleh merangkumi negara. Hasil daripada penyebaran maklumat palsu juga boleh menimbulkan salah faham hingga menimbulkan fitnah dan propaganda terhadap sesebuah organisasi. Individu yang tidak puas hati terhadap organisasi tersebut boleh meruntuhkan reputasi mereka secara tidak langsung. Yang dimaksudkan wabak berkaitan penularan berita dan maklumat palsu yang disebarkan di laman sosial serta aplikasi mesej seperti Facebook dan WhatsApp. Apa yang membimbangkan ia bukan sahaja menjejaskan produktiviti, malahan boleh merosakkan reputasi seseorang individu selain berupaya meruntuhkan sistem hidup bermasyarakat. Ketika COVID-19 mula menular, mereka yang kononnya bergelar wartawan rakyat tidak boleh duduk diam. Pelbagai mesej, imej dan maklumat palsu tular sehingga mengeliru dan mencemaskan rakyat. Yang tak masuk di akal pun ada. Contohnya penggunaan termometer inframerah tanpa sentuh yang dikatakan boleh menyebabkan kanser otak. Sifat ingin menjadi juara dan hero viral nyata telah menjadikan kebebasan bersuara sebagai lesen menghalalkan tindakan. Seterusnya, dapatan objektif yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang dimaksudkan adalah sebarang maklumat yang boleh digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk mengenal pasti individu yang tertentu. Data pribadi ini boleh diperoleh daripada individu memasukkannya dalam laman sesawang yang tidak mempunyai pelindung keselamatan yang terjamin, di mana ia boleh menyebabkan data pribadi individu tersebut digodam oleh beberapa organisasi yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan data tersebut dijual dan diedarkan secara haram. Hasil dapatan daripada data pribadi tersebut juga boleh dijadikan penggunaan kepada jenayah skam, jenayah cyber, kecurian serta pemalsuan identiti yang berleluasa. Sebagai pemilik kepada data tersebut,
orang ramai berhak untuk menyatakan keengganan berkongsi data terbabit untuk tujuan pemasaran dan perkongsian dengan pihak ketiga tanpa pengetahuan. Antara data yang penting merangkumi diri adalah kad pengenalan, nama penuh, alamat, maklumat kesihatan, gambar serta nombor telefon. Ia juga merupakan data peribadi yang berisiko disalahguna jika tidak dijaga sehabis baik. Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 perlu dipindah bagi mencegah data peribadi dicuri serta digunakan dalam aktiviti penipuan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, perkara itu penting kerana kebanyakan insiden penipuan berlaku setelah maklumat peribadi mangsa bocor. Ada keperluan untuk meminda Akta Pelindungan Data Peribadi dan ini saya jangka seawal bulan Disember atau selewat bulan Mac. Ini penting kerana kebanyakan daripada insiden scammer berlaku dengan maklumat yang telah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang terakhir sekali, dapatan objektif ketiga iaitu penurunan komunikasi antara individu. Teknologi komunikasi dapat membantu mengeratkan perhubungan tanpa mengira jarak. Teknologi ini juga telah menjadi medium bagi menyampaikan maklumat terutamanya semasa pandemik COVID-19 di mana teknologi komunikasi seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya telah membantu meneruskan sesi pembelajaran walaupun perintah berkurung sedang berjalan. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu taksub dengan teknologi komunikasi sehingga tidak mahu berinteraksi dengan orang ramai secara bersemuka, komunikasi antara individu akan semakin berkurang. Penurunan komunikasi antara individu di dalam sebuah masyarakat akan menyebabkan pelbagai jenis pekerjaan yang memerlukan kerjasama semakin sukar untuk dilaksanakan. Selain itu, semakin berkurang interaksi sesama individu, semakin mudah untuk mereka mengalami depresi atau kemurungan. Dalam jangka masa yang panjang, perkara ini akan memundurkan masyarakat tersebut dan mendatangkan pelbagai jenis kesan negatif.